والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita sambung last revision untuk subjek Islami Akidah mengenai qada dan qadar. Kemudian tajuk asal kita hanyalah qada dan qadar. So kalau ada, selepas kita habis qada dan qadar, kalau ada student yang nak left dulu tak ada masalah. Dan selepas qada dan qadar ada student yang minta untuk revise tentang ma'rifatullah awwalu wajibat. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah perkara yang paling utama, kewajipan yang paling utama. Kemudian yang kedua tentang ba'dul adillati wujudullah, sebahagian dalil mengenai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang qada dan qadar, secara ringkas, para ulama dia akan bincang tentang qada dan qadar ketika mereka bahas mengenai sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebahagian kalau dalam matan-matan kecil macam Imam Sanusi, Ummul Barahin dan sebagainya, ke isu qada dan qadar dia akan sebut terus di dalam akan dibincang di dalam sifat kudrah dan iradah. Adapun kalau kitab yang berbentuk penjelasan panjang, bukan syarahan matan ataupun syarah matan sekalipun, sebahagiannya mengasingkan perbahasan qada dan qadar. Tetapi sebenarnya perbahasan qada dan qadar itu terletak di bawah perbahasan kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata pengarang, al-imanu bil qada'i wal qadari wal qadari, beriman dengan qada dan qadar. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wajib ke atas kita untuk meyakini, untuk beriman dengan qadar dan beriman dengan qada, sebagaimana ia datang di dalam khabar, sebagaimana ia terdapat di dalam, sebagaimana pengkhabaran hal keimanan tentang qada dan qadar itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Al-imanu bil qada'i wal qadari ruknun min arkanil iman. Beriman dengan qada dan qadar itu merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun iman. Fa fi hadis Jibril al-masyhur annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil iman. Di dalam hadis Jibril alaihissalam yang masyhur, Jibril bertanya kepada SAW, al-imanu, Jibril tanya kepada Nabi tentang mal iman, apakah itu iman? Lalu SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, engkau beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan malaikat, kitab-kitab yang Allah SWT turunkan, rasul-rasul yang diutuskan, kewujudan hari akhirat, dan engkau beriman dengan qadar, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kesemuanya, sama ada ketentuan itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Jadi dalam bab ini nanti pengarang akan jelaskan, kita kan beriman bahawa segala perbuatan makhluk itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang
berkehendak untuk makhluk buat sedemikian rupa. Jadi kalau seorang pendosa dia didapati bersalah, contoh seorang penzina, dia didapati melakukan kesalahan zina dan perlu dihukum dengan hukuman Islam. Lalu pelaku zina ini berkata, aku zina ni dengan ketentuan Allah. Allah yang menentukan aku zina dah. Kena buat kan? Kalau bahasa ketimanya. So, kalau Allah yang tentukan aku berzina, so apa yang aku boleh buat kalau Allah SWT dah tentukan macam tu. Jadi dalam isu ini pengarang dia jawab iskal ataupun kemusykilan yang berlaku dalam faham sedemikian. Okay, wal qadaru maknahu ijadullah ta'ala al-asya'. Qadar itu bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan sesuatu perkara, menjadikan sekalian perkara ala qadarin makhsusin, di atas ketentuan yang telah pun ditetapkan ataupun di atas ketentuan yang dikhususkan. Wa takdirin muayyan fi zawatiha wa ahwaliha, dan ukuran tertentu dari segi bentuk fi zawatiha dan dari segi keadaan-keadaannya, wifqa ma sabaqa bil ilmi, yang menepati yang bertepatan dengan apa yang apa yang diketahui oleh Allah, oleh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai annallaha ta'ala alimal asya'. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sekalian perkara, wa maqadiruha, bahkan mengetahui ukuran-ukurannya, wa azmanaha, dan waktu-waktunya, qabla ijadiha, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan ataupun menjadikannya. Maksudnya sebelum Allah menjadikan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun tahu bila dia akan buat, siapa dia akan buat, apa yang dibuat. Allah sudah pun tahu apa yang belum berlaku, apa yang sedang berlaku, dan apa yang akan dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun tahu, dan itu yang kita sebut sebagai ta'alluq sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berta'alluq dengan segala perkara wajibat, mustahilat dan jaizat. Thumma awjada ma sabaqa fi ilmi annahu yujad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan apa yang berada di dalam pengetahuannya. Maksudnya Allah Ta'ala tahu dia nak wujudkan ini, mesti akan wujud. Thumma awjada ma sabaqa fi ilmi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan sesuatu yang telah ada pada pengetahuannya, annahu yujad, dan bahawasanya perkara itu lalu diwujudkan. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami mencipta sesuatu kejadian itu menurut takdir yang telah ditentukan. Fa kullu ma wujida aw yujada wajada yujidu. Fa kullu ma wujida aw yujadu, maka setiap perkara yang telah dijadikan ataupun yang akan dijadikan ataupun yang akan diwujudkan, alimallahu ta'ala wujudahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun mengetahui kewujudannya, qabla an yujidahu, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum perkara itu dijadikan. Wa alima jami'a sifatihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun mengetahui keseluruhan sifat-sifatnya. Summa awjadahu wifqa ma sabaqa fi ilmihi, kemudian Allah SWT mewujudkannya bertepatan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertepatan dengan apa yang ada pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal asya'u, maka semua perkara, lam tujad i'tibatan wa musadiqatan, maka sekalian perkara itu tidak akan wujud
maka sekalian perkara itu tidak akan wujud secara mengejut ataupun secara kebetulan. Okey, so sesuatu perkara yang ada di alam ini tidak akan terjadi secara mengejut saja. Pop, ada. Ataupun terjadi secara kebetulan. Betulan ini jadi. Tak. Semua itu daripada takdir Allah Subhanahu Taala. Bal wifqa takdirillah. Bahkan segala perkara itu wujud bertepatan dengan takdirillah, bertepatan dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Taala. Allazi sabaqa fi ilmihi, yang mana perkara tersebut telah pun berada pada pengetahuan Allah Subhanahu Taala. So itu masuk qadar. Wal qada, dan qada pula bermaksud pada bahasa al-hukmu, hukum. Wal muradu bihi huna, yang dimaksudkan dengan qada di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala arada al-asya, berkehendak berkehendak sesuatu perkara fil azali ala nahwi alladhi barazat bihi lil wujud. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak beberapa perkara sejak azali menurut sifat tertentu allazi barazat bihi lil wujud, yang kemudiannya ia nyata ketika perkara itu benar-benar ada. Wahia kama tara fi ghayatil ihkami wal itqan, dan perkara ini kalau anda lihat dalam keadaan paling teguh dan sangat halus. So ini tak ada. Ini hanyalah penjelasan tentang qada. Kemudian wan nasu yu'abbiruna bil qada'i wal qadari an ma'nan wahidin. Kemudian manusia atau para ulama mentakbirkan ataupun menyebut mengenai qada dan qadar ini dengan satu makna. Itulah qada dan qadar dengan maksud iradatullahi ijad al-asya'i ala wajhin maksusin. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewujudkan sesuatu perkara ala wajhin maksusin, menurut keadaan tertentu. Summa ijaduha fi'lan wifqal muradi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mewujudkannya menurut kehendaknya. Unzur al-aqaidah al-islamiyah. Ini rujukan isu ni. Wal mawjudatu kathiratun la tuhsa. Perkara-perkara yang wujud itu terlalu banyak, la tuhsa, tidak dapat dihitung, min zawatin wa sifatin wa maqadir, daripada sekalian zat, sifat dan juga ukuran. Lakin akan tetapi ma yata'allaqu minha bil insani naw'an. Perkara yang berkaitan dengan manusia ataupun dengan insan hanyalah dua perkara. Yang pertama, nau'un la khiyarul insani fihi. Perkara pertama, la khiyarul insani fihi. Manusia tidak ada pilihan padanya. Maksudnya manusia tidak ada pilihan untuk, kan semalam kita sebut tentang isu ikhtiyari dengan ittirari. Fi'lun ikhtiyariyun dengan fi'lun ittirariyun. Perbuatan yang jenis boleh pilih dan perbuatan yang jenis ittirari, maksudnya ghairu iradi, dengan maksud berlaku secara spontan. Okay, so jenis yang pertama kat sini naun la khiyarul insani, manusia tidak ada pilihan pada perkara ni. Seperti apa? Kayaumi wiladatihi, seperti hari kelahirannya. Manusia tidak boleh pilih bila dia akan lahir. Semua itu berdasarkan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaunihi, warna kulit dia ni manusia pun tak boleh pilih. Watulihi, berapa panjang, berapa tinggi itu manusia pun
insan pun tak boleh pilih. Wal maradi allazi yusibuhu bila tasabbubin minhu, dan sakit yang ditimpa kepadanya itu tanpa sebab yang diketahui. Wa hadhihi la yuhasabu 'alaiha. Kesemua perkara ini tidak dikira dosa daripadanya. Sebab apa? Sebab ia bukanlah pilihan makhluk. Maksudnya bukanlah kita pilih. Bila kita lahir, bukan pilihan kita. Bila kita warna kulit kita warna hitam, itu kan pilihan kita. Jadi pilihan-pilihan yang kadang-kadang kita rasa hina dengan orang yang kulit hitam, itu bukan pilihan dia. Itu bukan pilihan dia. Nak dia berwarna kulit hitam. Hanya saja itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesemua perkara itu tidak akan dihitung dosa daripadanya. Sebab apa? Sebab bukan kita yang memilih. Adapun kalau kita yang memilih, okey, sama ada kita yang memilih, contoh kita pilih untuk buat baik, kita akan diberi pahala. Kalau kita pilih untuk sesuatu perbuatan, kalau kita pilih untuk buat perkara yang buruk, perkara yang jahat, maka kita akan diazab dengan dosa. Dan ini bertepatan dengan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat perkara baik dan tinggal perkara mungkar. Wa naw'un fi khiyar. Dan yang kedua, manusia ataupun insan ada pilihan. Maksudnya dia boleh memilih. Diberi pilihan. Untuk dia buat baik ke, dia buat jahat ke, semuanya dia diberi pilihan. Fa inna ikhtarul khairi. Salah baris. Ni pun salah baris. Fa inna ikhtarul khairi falahu al-ajru. Maka jika dia memilih perkara yang baik, falahul ajru, nescaya baginya itu pahala. Wa inna ikhtara syarri fa'alaihi wizru. Sekiranya dia memilih melakukan perbuatan yang jahat, fa'alaihi wizru, nescaya dia akan mendapat dosa. Kemudian sahihun anna ikhtiyarahu sayakunu muwafiqan lima sabaqa bil qadari, lima sabaqa bihi al-qadaru wal qada. Benar bahawa pilihan manusia itu sayakun, akan terjadi, muwafiqan lima sabaqa bi al-qadar, bertepatan dengan apa yang telah ada di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun manusia memilih untuk buat contoh si A nak mencuri. Dia nak mencuri, contoh dia memilih untuk mencuri, ataupun dia berkehendak untuk semayang. Jadi kesemua ini sudah pun berada di dalam ketentuan Allah Subhanahu Taala. Sebab itu macam saya sebut awal tadi, pengarang akan bahas tentang orang yang, kalau contoh saya mencuri ni sebab ketentuan Allah. So macam mana kita nak selesai isu ini? So di sini dia akan bagi tahu. Lakin hadza raji'un ila diqqati ilmillah. Kan tetapi perkara ini perlu dirujuk. Hadza raji'un, tetapi perkara ini kembali kepada diqqati ilmillah, kembali kepada kehalusan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, wa qadarihi wa qada'ihi, dan kembali kepada qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaysa ila ittila'il 'abdi 'an al-qada'i wal qadar. Dan bukannya manusia yang melihat qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Fallazi yatasaddaqu la yutalli'u 'ala al-qada'i wal qadar. Orang yang bersedekah, yatasaddaqu, yang bersedekah, tidak melihat kepada qada dan qadar. Thumma yunaffizu ma fihi, kemudian dia membuat apa yang dilihatnya. Maksudnya apa? Kita dalam amalan seharian kita tidak melihat apabila kita buat A, kita buat C, kita buat B dan sebagainya,
kita tidak melihat apa yang kita buat itu sebagai qada dan qadar, kan? Kita tak akan melihat, contoh kita pilih untuk buat baik. Kita pilih untuk buat baik sebab kita yang nak buat baik. Bukannya kita pilih buat baik sebab qada daripada Allah. Benda tu memang sudah pun di dalam ketetapan dan ketentuan daripada Allah SWT. Cuma bila kita melakukan perkara A B atau C, maka kita yang kita sebagai yang melakukan tersebut, kita bukan melihat dari sudut qada dan qadar daripada Allah, tapi kita melihat daripada sudut kita yang nak buat benda tu. Kemudian bal yajidu fi nafsihi raghbatan fi sadaqah, bahkan wujud di dalam dirinya itu raghbatan fi sadaqah, keinginan untuk dia bersedekah. Fayukhtaru badlal mali fayakunu lahul ajru, lalu dia memilih untuk menyumbangkan harta dia. Maksudnya dia nak bagi sedekah. Sebab apa dia nak bagi sedekah? Sebab dia rasa dia ada dia rasa dia nak bersedekah, jadi dia bersedekah. Lalu bila dia bersedekah dengan sebab dia rasa nak bersedekah, bukan dengan sebab dia melihat qada dan qadar Allah. So ini dia faham kat sini. Okay, so dia bersedekah kerana dia rasa nak bersedekah. Lalu bila dia dah bersedekah, maka Allah SWT berikan ganjaran pahala kepada dia. Wa aksu ma arada ma'siyah, dan lawan baginya itu ialah orang yang berkehendak untuk melakukan maksiat. Fal qatilu zalim, maka orang yang membunuh, orang zalim yang membunuh, la yuttala'u 'ala al-qadari wal qadar, dia tidak melihat kepada qada dan qadar daripada Allah SWT. Summa yunaffidh, kemudian dia membunuh. Okey, orang yang membunuh, orang zalim yang membunuh, keinginan dia nak membunuh bukan dengan sebab dia melihat qada dan qadar Allah. Maksudnya dia tahu Allah Ta'ala, contoh dia tahu qada dan qadar Allah untuk bunuh si A pada sekian-sekian, bukan? Sebab qada dan qadar ini hanya diketahui oleh Allah. Jadi bila dia nak bunuh, dia bukan tahu pun itulah ketentuan daripada Allah. Tidak. Dia nak bunuh sebab apa? Sebab dia rasa dia ada keinginan untuk membunuh. So adalah sebab iri hati ke apa, itu kata dia lah. So ada benda tu, bal tataharraku fi raghbatus syarri, bahkan dia membunuh tu dengan sebab apa? Dengan sebab dia rasa nak membunuh. Okey, fayakhtaru al-iqdama 'ala al-izhakin nafsi, lalu dia memilih untuk melakukan pembunuhan, ataupun lalu dia memilih untuk mencabut nyawa seseorang. Fayakunu alaihi al-wizru, lalu Allah SWT akan berikan akan azab dia dengan dosa. Wa yadribul ulama'u ala zalika mathalan, lalu para ulama memberikan contoh pada hal yang demikian. Ataupun wayadribul ulama ni membuat perbandingan dengan isu yang di atas. Sebagai contoh ya Quran, walillahil al-mathalul a'la, dan Allah Maha suci dari segala perbandingan. Fayaqulun, lalu mereka berkata, inna asyurtah lahum ma'rifatun bi ahwalil mujrimin. Bahawasanya asyurtah, polis ataupun polis lah, mereka ada pengetahuan tentang keadaan orang yang melakukan jenayah. Maksudnya dia tahu penjenayah ni boleh buat gini-gini ni, semua tu ada dalam maklumat polis. Okey. Wa fi ba'dil ahyan yuqamminuna mata wa kaifa. Okey, dan mereka boleh mengagak. Wa fi ba'dil ahyan, dan pada sebahagian ketika yuqamminuna fi mata wa kaifa, polis ini boleh agak bila orang itu akan melakukan kesalahan. Okay, bila dan bagaimana tu polis tahu kadang-kadang. Sayunaffizu al-mujarramu jarimatahu, kemudian apabila mereka, yakni polis, merekodkan perkara tersebut lalu memerhati gerak-geri penjenayah,
فإذا دونوا ذلك ورصدوه فجاءت توقعاتهم صحيحة. Maksudnya فإذا دونوا ذلك ورصدوه فجاءت توقعاتهم. فإذا دونوا ذلك, apabila para polis itu boleh menangkap apabila polis menyangka ataupun sangkaan mereka itu benar bahawasanya penjenayah itu sedang melakukan jenayah, warasoduhu, dan kemudian menangkap mereka, faja'at tawaqqu'atuhum, lalu sekejap. Macam mana ni? Saya baca yang bahasa Arab, kemudian saya baca yang terjemahan. فَإِذَا دَوَّنُوا ذَلِكَ وَرَصَدُوهُ فَجَاءَتْ تَوَقُّعَاتُهُم صَحِيحَةً وَأَلْقَوْا الْقَبْضَ على المجرم متلبسا بالجرم فليس له أن يقول. Okey, so terjemahan maksud dia kat sini adalah apabila jangkaan polis terhadap orang penjenayah ni dia buat jenayah, lalu dia akan menangkap penjenayah tersebut yang sedang melakukan jenayah. Okey. Falaisa lahu an yaqul, lalu mereka yang melakukan jenayah ini berkata, antum araftum zalika wa huwa mudawwanun fi awraqikum falimadha lam tamna'uni. Kamu sudah pun tahu perkara tersebut dan ia tercatat dalam rekod dan maklumat kamu. Maksudnya yang melakukan jenayah mempersoalkan tindakan polis. Kamu ni tahu, sudah pun tahu bila aku nak buat begini, bila aku akan mencuri. Falimadha lam tamna'uni, lalu kenapa kamu tidak menghalang aku daripada melakukan jenayah? Aw limadha tu'akhadunani ala ma fa'altu. Ataupun penjenayah itu kata, kenapa kamu mengambil salah terhadap perbuatan aku? Kenapa apa yang aku buat ni kamu kira perkara tersebut sebagai suatu perkara yang salah? Li'annahu fa'ala zalika, kerana orang yang melakukan jenayah, fa'ala zalika bina'an ala raghbatihi, dia buat kesalahan jenayah dia itu kerana dia rasa nak buat, keinginan untuk buat. Walaysa bina'an ba'da an nastahduru hadha fi dhihni, bukannya dia buat jenayah dia itu bukan dengan sebab atau bukannya setelah dia berfikir bahawasanya bukannya dia buat jenayah itu bukanlah berdasarkan rekod ataupun jangkaan polis, tapi dia buat sebab apa? Sebab dia buat jenayah sebab dia rasa nak buat benda tu. Okey. Nakul, maka pada isu ini kami kata, pengarang menjawab isu ini, innal insana la yuhasabu ala ma fi ilmillah qabla wuqu'i. Sesungguhnya manusia ataupun insan tidak akan dihitung ke atas apa yang berada di dalam ilmu Allah sebelum perkara tersebut berlaku. Wala ala ma fil qada'i wal qadari qabla ikhtiyarihi. Bahkan perkara tersebut tidak akan dihitung yang berada pada qada dan pengetahuan Allah Ta'ala sebelum dia memilih untuk melakukan perkara tersebut, sebelum insan itu memilih untuk melakukan perkara tersebut. Wala 'alal af'ali allati la khiyara lahu fiha, dan tidak ke atas perbuatan yang la khiyara lahu fiha, yang tidak ada pilihan baginya. Innama yuhasabu 'ala ikhtiyarihi lil af'al. Adapun yang dihitung ataupun yang dihisap kepada insan yang melakukan sesuatu perbuatan itu adalah
berdasarkan kepada al-ikhtiyaril af'al, berdasarkan kepada pilihan dia untuk melakukan sesuatu perkara, wa azmihi 'alaiha, dan keazaman untuk melakukan perkara tersebut. Sawa'un waqa'at am lam taqa', sama ada perkara itu telah berlaku ataupun belum berlaku. Fal qatilu laisa lahu an yaqula, maka orang yang melakukan orang yang membunuh, dia tidak boleh kata hadza sabaqa fi ilmillah, aku bunuh ni dengan aku, dia tak boleh kata, dia tak boleh kata macam ni, dia tak boleh kata aku bunuh dengan sebab perkara itu telah pun berada di dalam ilmu Allah SWT. Maka engkau tidak boleh menghisap aku. Fala tuhasibuni alaihi, maka engkau tidak boleh menghukum aku di atas apa yang telah pun diketahui oleh Allah. Jadi orang yang membunuh ataupun buat apa-apa kesalahan dan sebagainya, kita tidak boleh menyandarkan kesalahan itu hanya dengan sebab perkara tersebut berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaysa lahu an yaqula, dan dia juga tidak boleh berkata Allah a'tani al-qudrata al-badaniyah hatta fa'altu fala tuhasibuni. Allah yang memberi aku kekuatan jasadi, kekuatan badan untuk aku buat perkara sedemikian. Maka kamu tak bolehlah nak hukum aku. Wala an yaqula, dia juga tidak boleh kata Inna Allah Ta'ala khalaqa fil barudi khasiyatul infijar. Dia juga orang yang melakukan jenayah juga tidak boleh kata fil barudi, maksudnya fil baru macam ni. Khalaqallahu fil barudi khasiyatul infijar. Yang ni tak sure terjemah dia apa. Inna Allah Ta'ala khalaqa fil barudi khasiyatul infijar fala tuhasibunani al-itlaqin nar. Ini saya tak sure maksud dia apa. Okey. Cumanya sama juga cuma isu ini kat sini adalah penjenayah tak boleh kata kesalahan-kesalahan yang dia buat itu adalah berdasarkan kehendak ataupun perkara yang dia buat tu sudah pun diketahui oleh Allah Subhanahu Taala. Wala an yaqula inna Allah qaddara li hadzal maqtul umran wa qad intaha fala tuhasibunani. Dia pun tak boleh kata bahawasanya Allah Subhanahu Taala telah mentakdirkan orang yang umur orang yang mati, umur orang yang dibunuh. Allah Subhanahu Taala telah pun menentukan bila orang yang dibunuh itu akan mati. Lalu nyawa dia pun bakal dintah, lalu mati orang yang dibunuh itu. Fala tuhasibuni, maka engkau tak boleh menghukum aku dengan sebab Allah telah pun mentakdirkan bila dia akan mati. Ila akhiri hadzal naw' min kalami alladhi yuradifu bil iflatu min al-uqubati, dan lain-lain ucapan yang lebih kurang sama dengan isu-isu di atas. Macam-macam lah kita boleh reka yang menyebabkan semua perbuatan jahat itu kita sandarkan kepada Allah SWT. Okey. Walau qubila mithlu hadzal kalami min ahadin la fasadat al-ardu. Sekiranya ucapan sedemikian rupa kita ambil kira, bahkan sekiranya kita ambil kira perkataan ucapan-ucapan sedemikian rupa, nescaya dunia ini akan musnah. Sebab apa? Kita sudah tidak boleh menghukum orang yang melakukan jenayah. Bahkan dia semena-menanya boleh melakukan jenayah dengan sebab dia berpegang bahawa aku buat jenayah ni sebab Allah Ta'ala tahu dah. Gitu. So bila berlaku sedemikian, nescaya bumi ini akan hancur. Bal la yujadu aqilun yakbalu bihi.
khassatan idza waqa'a al-'udwan 'ala dhalika al-'aqil. Wa huna udzakiru bi amrayn, dan bagi perkara ini aku sebutkan dua perkara. Al-awwal, yang pertama, anal insana yahtaju bi ilmillahi ta'ala wal qada'i wal qadari, bahwasanya manusia berhajat kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, wal qada'i wal qadar, dan kepada qada dan juga qadar, liyubarriza af'alahu as-sayyi'ah. Sekejap ya. Satu dulu. Okey. Oh, terjemahan dia lain. Patutlah. Okey. Untuk perkara ni, udzakiru bi amrayni, aku jelaskan ataupun aku akan sebutkan dua perkara. Al-awwal, anal insana yuhtaju bi ilmillah, bahwasanya manusia berhujah dengan menyabitkan perkara yang dilakukan itu dengan adalah berdasarkan kepada ilmu Allah SWT. Maksudnya Allah SWT telah pun tahu apa yang dia buat. Wal qada'i wal qadari liyubarriz af'alahu as-sayyi'ah, untuk dia menjadikan perbuatannya itu sebagai alasan kepada perbuatan yang jahat. Maksudnya dia berhujah, aku buat salah apa, kejahatan yang aku buat ni adalah berdasarkan kesalahan yang aku buat ini, semua itu sudah pun diketahui oleh Allah. So dia berhujah dengan itu untuk dia menghalalkan perbuatannya yang jahat. Wala yadhkuru syai'an min dhalika idza fa'ala khairan, dia tidak boleh menyebutkan perkara ini apabila membuat kebaikan. Bila dia buat baik, dia tak adalah pula dia kata ini berada di dalam ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Allah tahu dah buat baik. Tak ada pula dia kata gitu. Li'annahu la yuridu an yahrima nafsahu syaraf syarafa wa thawab al-af'al al-hasanah. Kerana dia sendiri tidak berkehendak untuk mengharamkan dirinya. Dia sendiri tidak kerana dia tidak berkehendak untuk mengharamkan dirinya ini daripada kemuliaan. Maksudnya dia berkehendak untuk dirinya ini dipandang mulia, wasabal af'al hasanah, dan berkehendak untuk dihitung dengan pahala berdasarkan perbuatannya yang baik. Okey, sebab itu dia tidak nisbahkan apabila dia buat baik, dia tidak kata aku buat baik ni Allah Taala tahu dah. Sebab dia tak kata macam tu, sebab dia nak tunjuk yang dia ni mulia. Lakinnahu yuhtaju bil qadari liyufilat min tabi'atil fi'li al-qabih. Akan tetapi dia berhujah dengan qadar supaya dapat melepaskan dirinya dari hukuman yang jahat. So orang yang melakukan kejahatan nak berlepas diri dengan hukum daripada terkena hukum adalah dia akan kata, oh, ini ketentuan daripada Allah. Aku berzina, aku ni, itu daripada Allah, bukan daripada aku. Perbuatan tu daripada perbuatan Allah. Kan semalam kita kata setiap perbuatan yang manusia buat itu adalah datang daripada Allah Taala. Jadi kalau orang buat zina ke apa-apa sekalian, mencuri ke apa, dia berhujah, aku buat zina ni semua tu daripada Allah, bukan aku nak buat, tapi Allah yang suruh, Allah yang tentukan. Jangan apalah, jawab. Wasani, yang kedua, perkara yang kedua adalah Allah Ta'ala kataba lil insan rizqahu wa ajlahu wa amalahu. Allah Ta'ala telah pun menentukan bagi manusia itu, menentukan rezekinya, menentukan pahalanya, dan menentukan amalannya.
Wa nara al-insana, dan kita melihat manusia yastahidu fi talabati rizki, bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki. Wa mu'alajatil maradi, dan berubat bila dia sakit. Khaufan min mauti, kerana dia takut akan kematian. Wala ba'sa alaihi fi dhalika, dan tidak menjadi satu kesalahan pada hal yang demikian. Wala yu'awwilu ala mawdu'il qadari fi tahdid rizki wal ajli, dan tidak pula dikaitkan qadar dalam menentukan rezeki dan ajal. Fa idza jaa duwarul amali as-salih ihtajja fi tarkihi bil qada'i wal qadar. Apabila sampai giliran dia melakukan amal soleh, yang dia apabila sampai waktu dia melakukan amal soleh. Okey, fa idza jaa duwarul amali as-salih ihtajja fi tarki bil qada'i wal qadar. Apabila tiba waktu amal soleh itu sepatutnya dia kerjakan, sepatutnya dia buat, tetapi dia memilih untuk tidak buat, lalu dia berhujah dengan qada dan qadar. Aku tak buat amalan baik ni sebab itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu taala. Wahtajja bihima idza fa'ala sayyi'. Bahkan dia berhujah dengan qada dan qadar apabila dia melakukan sesuatu, apabila dia melakukan as-sayyi'at, perkara-perkara yang keji. Wa hadha yadullu ala anna al-insana yahtaju bil qadari li yufilat min al-uqubati wal lam. Perkara yang sedemikian ini, perkara-perkara ini menunjukkan bahawasanya ada manusia yang berhujah dengan qada dan qadar sebagai alasan melarikan diri daripada terkena hukuman dan celaan. Maksudnya apa? Dia nak bebas daripada terkena hukuman, daripada dicela, dengan cara dia menyandarkan perbuatan-perbuatan buruk kepada Allah Subhanahu taala. Sedangkan kita pun sudah tahu bahawasanya memang perbuatan baik dan buruk itu Allah yang buat. Tapi dari sudut ta'aduban, dari sudut percakapan dan ta'aduban dan sebagainya, kita tidak boleh menyandarkan perbuatan buruk kepada Allah, walaupun hakikatnya perkara tersebut datang daripada Allah. Okey. Amma hadis ihtaja Adam wa Musa alaihi wassalam. Adapun hadis Adam dan Musa alaihi wassalam berhujah. Faqala Musa berkata, anta abuna khayyabatna wa akhraj. Anta abuna khayyabatana wa akhrajtana minal jannah. Nabi Musa kata kepada Adam, engkau bapa kami. Okey, anta abuna, engkau adalah bapa kami. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Akan tetapi engkau mensia-siakan kami dan engkau telah pun mengeluarkan kami daripada syurga. Ini Nabi Musa komplain dekat Nabi Adam. Okey, muni ayahku, kalau bahasa Patah Timur, muni ayahku, tapi sebabmu lah kami ni disia-siakan, dan sebabmu lah kami ni dikeluarkan daripada syurga. Faqala lahu Adam, maka Adam berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, istafakallahu bikalamihi wa khattalaka at-Taurat. Maksudnya, wahai Musa, Allah memilih kamu dengan bercakap kepadamu, kan? Istafakallah bikalami, Allah memilih kamu dengan dia sendiri bercakap dengan kamu. Wa khattalaka at-Taurah, dan dia memberikan kamu kitab Taurat. Atalumuni ala amrin qaddarahu alayya qabla an yakhluqani. Apakah engkau cela aku terhadap satu perkara yang Allah telah takdirkan ke atas diriku sebelum Allah jadikan aku? Qala, lalu Musa berkata, Musa kata. Okey, qala sini, qala Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW kata, fahajja Adamu, lalu maka Adam berhujahlah, fahajja Adam, maka Adam berhujah dengan Nabi Musa. Okey, daripada
teks hadis ini, kita faham seolah-olah Nabi Adam alaihissalam menyandarkan apa nama ini, bukan Nabi Adam, Nabi Musa. Kita faham seolah-olah seakan-akan Nabi Adam dia nak berlepas daripada soal Nabi Musa dengan dia kata apa? Atalumani ala amrin qaddarallahu alayya, adakah engkau apa nama ni nak menghukum aku dengan apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan kepada aku. So dia sama dengan isu-isu ke atas. So hadis ni seolah-olah orang panggil mengukuhkan perkataan-perkataan orang yang melakukan kesalahan. Okay, sekarang kita lihat apa jawapan pengarang. Wa wajud dalalati anna ru'yata salah. Itu syuru'iyatullah. Okay, fahajja, patutlah. Fahajja Adamu Musa, lalu fa inna hadzal haditsu sahih, fa inna hadzal haditsa sahihun. Hadis ini sahih, benar sahih. Rawahul Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Lakin Adam alaihissalam, tetapi Nabi Adam alaihissalam lamma atabahu rabbuhu lam yuhtajju bil qadari, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mencelanya, maksudnya mencela Nabi Adam alaihissalam, lam yahtaju bil qadari. Nabi Adam tidaklah pula Nabi Adam itu berhujah dengan qadar yang Allah Taala tentukan. Bal qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Tetapi Nabi Adam kata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, dan sampai ila akhir ayat. So ketika Allah mencela Nabi Adam dengan perbuatan Nabi Adam tersebut, kenapa Nabi Adam kalaulah betul maksudnya Nabi Adam sendiri tidak berhujah dengan hujah bahwasanya kesalahan yang dibuat itu adalah berdasarkan ketentuan daripada Allah. Tetapi dia berdoa, tapi Nabi Adam berdoa dengan Rabbana zalamna anfusana ila akhir ayat. Waqad ghafarallahu lahu, lalu Allah SWT mengampunkan Nabi Adam, lakin anzalahu ila al-ardh, tetapi Allah SWT menurunkan Nabi Adam ke dunia. Walimma lamhu Musa alaihi salam ihtaja bil qadari, kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam mengkritik Nabi Adam, ihtaja bil qadari, lalu Nabi Adam berhujah dengan Nabi Musa menggunakan hujah al-qadar, maksudnya aku buat kesalahan itu kerana Allah yang menentukan aku buat macam tu. Lianna mu'akhadzata bidzanbi syai'un wa ta'nifa 'alaihi syai'un akhar. Kerana apa? Sebab apa Nabi Adam berhujah dengan qadar ketika Musa mengkritik Nabi Adam? Kerana al-mu'akhadha bidzanbi syai'un wa ta'nifa 'alaihi syai'un akhar. Kerana dikira salah dan berdosa satu perkara. Maksudnya salah ataupun dan dosa itu satu perkara, dan cuba membela diri, wa ta'nif, cuba membela diri, merupakan satu perkara. Maksudnya dua perkara yang lain. Wattaibu la yu'annafu kailan yanfuru min at-taubati wa yatamada fiha fi'lun. Orang yang telah bertaubat sepatutnya tidak dicela lagi supaya tidak jatuh semangatnya setelah bertaubat dan kekal selama-lamanya dalam kesalahannya. Walikulli maqamin maqalun. Dan setiap tingkatan, setiap maqam itu ada maqalun. Maksudnya bagi setiap tempat itu ada ucapan yang sesuai. Dekat sini nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu yang orang yang, sebab apa Nabi Adam alaihissalam berhujah dengan al-qada' wal qadar ketika Nabi Musa mengkritik Nabi Adam. Kerana apa? Kerana orang yang sudah pun bertaubat, dia bila dia dah bertaubat itu takkanlah dia nak salahkan diri dia lagi kan, sebab dia dah bertaubat.
So Nabi Adam gunalah hujah al-qadar, gunalah hujah qada dan qadar supaya Nabi Musa menerima apa yang telah terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. So itu isunya. So bila orang yang melakukan kesalahan, dia bertaubat daripada kesalahan dia. Kita sebagai orang yang tidak melakukan kesalahan lah, contoh. Tidak boleh kita bila orang tu dah taubat semua, kita pergi ungkit kesalahan dia yang lama. Mu ni, lah curi. Tak mau mati ke? So bila dia jawab aku curi sebab so setengah orang ni kalau dia ni orang yang dah bertaubat dan dia tahu hukum makam, bila dia frust dengan orang yang sentiasa mempersoalkan kesalahan-kesalahan dia lama, lalas dia akan jawab, dah benda tu Allah yang takdirkan. Aku nak kata benda. So dia jawab itu untuk mendiamkan orang yang sentiasa mengkritik dia, sedangkan dia dah bertaubat. So ini diperbolehkan. Okay. Sebab itu dekat sini pengarang kata walikulli maqamin maqal. Setiap tingkatan ucapan itu, setiap keadaan itu ada ucapan yang boleh kita guna. Ba'da hadza kullihi udzakiru biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzukira al-qadara famsaku. Okey, ini tak ada apa. Wallahu a'lam, selesai qada dan qadar. So secara umumnya, secara khulasah, qada dan qadar dalam teks ini hanyalah bincang mengenai apa nama? Sekejap. Oh, patutlah. Patut pening. Okey, saya minta maaf. Tadi saya baca kat page 110. Lepas tu saya terus lompat ke page 112. Yang menyebabkan saya sendiri pun bingung. Patutlah. Cuma tak ada apa pun isu ni. Nanti saya share terjemahan dia. So korang boleh baca dan faham melalui terjemahan tersebut. InsyaAllah faham. Okey. Ada pertanyaan? Isu qada dan qadar? Kalau secara umum yang saya boleh share jap tentang qada dan qadar. Kalau ada nak tanya sila. Bukan ini. Sorry kalau malam ni straight sikit. Penat sikit. Sorry. Risalatun mukhtasarah. Okey. Secara umum tentang qada dan qadar. Page 55. Okay, ini salah satu karangan daripada Syekh Muhammad Amuh hafizahullah ta'ala yang masih hidup. Jadi persoalan tentang ma'al-i'tiqadu bil qada'i wal qadar. Apakah keyakinan tentang qada dan qadar? Huwa an na'taqida anna jami'a af'alil ibadi kainatun bi iradatillah azza wa jalla. Iaitu kita meyakini bahawa keseluruhan perbuatan makhluk itu bersangkutan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdiruhu laha fil azal wa ilmuhu biha qabla waqtiha. Takdir Allah Subhanahu wa taala bagi perbuatan itu telah ada pada waktu azali dan ilmunya itu tentang perkara itu telah ada sebelum perbuatan itu berlaku. Maksudnya Allah Taala telah mengetahui segala perkara yang akan berlaku itu sebelum perkara tersebut berlaku. Qala Allah Taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
wa an ta'lama annama asabaka lam takun liyukhti'aka wa annama akhtauka lam yakun liyusibak. Dan hendaklah engkau ketahui bahawa apa yang menimpa engkau tidak terjadi atau berlaku kerana dosa engkau. Wa annama akhtauka lam yakun liyusibak. Dan kesalahan yang engkau buat itu bukanlah terjadi atau berlaku sebagai balasan yang ditimpa ke atas engkau. Kalau Allah Ta'ala berfirman, kullan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami dan kepercayaan, dan dengan kepercayaan ini maka kepada Allah jugalah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Maksudnya apa? Setiap perkara yang berlaku di atas muka bumi dan alam itu adalah daripada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ke buruk ke, semuanya itulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tahu bahawa setiap perkara yang menimpa diri kita itu tidaklah terjadi kerana dosa yang kita lakukan. Okey. Dan kesalahan-kesalahan yang kita buat itu tidaklah terjadi sebagai suatu balasan ataupun sebagai suatu balasan keburukan yang ditimpa ke atas kita, bukan. Okey. Sebab itu firman Allah Taala, kullan nusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Wallahu a'lam untuk isu qada dan qadar. Ada pertanyaan? Qada dan qadar dikaitkan dengan fahaman Jabriyah ataupun tidak? Sekejap. Tak ada. Dia tak dikaitkan dengan fahaman Jabriyah. Seingat saya, isu qada dan qadar tidak dikaitkan dengan fahaman Jabriyah. Hanya sahaja isu qada dan qadar itu kebiasaannya disalah fahami oleh orang ramai. So kalau detail lagi, kita kan kalau macam dulu belajar ada qada mubram, qada mu'allaq dan sebagainya, itu lagi detail. Cuma isu Jabriyah dengan qadariyah bukan isu qadar dan qadar yang kita bincang tadi. Tetapi dia adalah isu tentang fi'lul ikhtiyariyah dan juga isu ataupun konsep al-kasbu. Konsep kasab, konsep pilihan hamba. Usaha dan pilihan hamba. Saya share Saya share tentang isu ni di mana pecahan mazhab di dalam isu af'alul ibad. Ini kita dah sebut semalam. Af'alul ibad ni saya dah sebut semalam. Cuma saya tak detailkan tentang pecahan mazhab di dalam isu perbuatan makhluk. Okey, sekejap. So kalau secara asas yang boleh saya kongsi, kita lihat sedikit Al-Muqaddimat Imam Sanusi. Muqaddimah yang kedua, pecahan mazhab dalam isu af'al al-hayawan al-ikhtiyariyah, perbuatan hamba jenis pilihan, page 69. Okey, ini isu yang dalam isu apa? Qadariyah dengan Jabriyah. Wal madhahibu fil af'ali thalathatun. Pecahan mazhab dalam perbahasan isu af'al, perbuatan hamba, ada 3. Mazhabul Jabriyah wa mazhabul Qadariyah wa mazhabul Ahli Sunnah. Mazhab Jabriyah, mazhab Qadariyah dan mazhab Ahli Sunnah. Fa mazhabul Jabriyah, maka mazhab Jabariyah dalam isu af'alul ibad, wujudul af'ali kulliyah bil qudrati al-azaliyah faqat min ghairi muqaranatin liqudratin hadisatin. Kewujudan kesemua perbuatan makhluk berlaku hanya dengan sebab kudrat izali. Maksudnya apa? Jabariyah menyandarkan semua perbuatan yang berlaku adalah kepada Allah. Maksudnya semua perkara yang berlaku ni semua daripada Allah.
Manusia tidak ada sedikit pun urusan tentang perbuatan dia. Sebab itu sini dia kata kewujudan semua perbuatan makhluk berlaku hanya dengan sebab kudrat azali, yang maksud kudrat Allah, tanpa melibatkan kudrat baharu. Itulah kudrat makhluk. So makhluk memang tak ada pilihan, tak ada makhluk buat ni, buat baik, buat jahat, semua datang daripada Allah SWT. Dan makhluk tidak ada tidak ada part dalam af'alul ibad. So ini fahaman Jabriyah. Sebab itu dia digelar, fahaman ini digelar Jabriyah, menyandarkan kesemua perbuatan kepada Allah secara total dan tidak ada satu pun urusan makhluk terhadap perbuatan yang makhluk lakukan. Kemudian mazhab Qadariyah, wujudul af'ali ikhtiyariyah bil qudrati al hadisati faqat mubasyaratan atau tawalludan. Qadariyah dengan maksud kudrat, kan? Al-qadar, kudrat pun kehendak. Mazhab Qadariyah meyakini bahawa kewujudan perbuatan makhluk yang boleh dipilih, perbuatan ikhtiari. Saya dah sebut semalam bahawasanya perbuatan itu ada yang ikhtiariyah, ada yang ittirariyah. Ikhtiari ni kita boleh pilih. Ittirari ni perbuatan yang tidak boleh kita pilih. Maksudnya perbuatan itu berlaku secara spontan ataupun berlaku tanpa keinginan kita. Sebagai contoh, aliran darah dalam badan. Itu disebut sebagai af'al ittirariyah. Perbuatan yang tanpa kehendak kita. Ataupun lain, tangan kita sentuh benda yang panas and then kita pun tersentak. Seperti tindakan refleks kita panggil. So dalam Qadariyah, kesemua perbuatan makhluk yang boleh dipilih berlaku hanya dengan sebab kudrat baharu. Sama ada ia berlaku secara mubasyarah atau tawallud. Maksudnya apa? Kesemua pilihan hamba untuk buat baik ke buat buruk ke, semua itu datang daripada makhluk. Tidak ada sangkut paut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu kefahaman dia. Kefahaman tentang Qadariyah. Adapun ahli sunnah, wujudul af'ali kulliha, kewujudan semua perbuatan, sama ada ittirari ke ikhtiari ke, kulliha bil qudratil azaliyah, semuanya itu adalah berdasarkan kepada kudrat azali, maksudnya kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Faqat, sahaja. Ma'a muqaranatil af'al ikhtiyariyah li qudratin hadisatin, yang berlaku selari dengan perbuatan pilihan makhluk melalui kudrat baharu. La ta'thira laha la mubasyaratan wala tawalludan, tanpa ia memberi kesan terhadap kudrat baharu sama ada secara mubasyarah atau tawallud. Maksudnya apa? Maksudnya ahli sunnah berpegang bahawasanya semua perbuatan ikhtiyari, ittirari itu semua daripada Allah Subhanahu Taala. Hanya sahaja manusia ini diberi muqaranah. Maksudnya perbuatan ikhtiari makhluk muqaranatan maksudnya perbuatan makhluk diberi macam mana ni? Jadi perbuatan. Okey. Maksudnya Allah dalam mazhab ahli sunnah, dalam isu af'alul ibad, perbuatan makhluk semuanya datang daripada Allah. Hanya saja manusia itu diberi pilihan untuk ataupun pilihan yang dibuat oleh manusia bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak faham secara mudah, ini gambar rajah tentang faham mazhab dalam isu ikhtiariyah. Kalau lain, ini contoh. Ini contoh makan, apabila kita makan menyebabkan kenyang. Jadi dalam isu makan menyebabkan kenyang ada 3 pandangan. Jabriyah kata Allah yang mengenyangkan hamba, bukan makan ni, tetapi Allah yang mengenyangkan yang mengenyangkan hamba.
Hamba tidak ada satu, tidak bersangkut paut makanan ni tak bersangkut paut pun mengenyangkan hamba. Tetapi Allah yang mengenyangkan hamba. So ini Jabriyah. Qadariyah kata perbuatan makan itu mengenyangkan hamba. Hamba bila dia makan, maksudnya makan itu menyebabkan hamba menjadi kenyang. Jadi Qadariyah kata perbuatan hamba yang makan, perbuatan makan hamba itu menyebabkan dia kenyang. Akan tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah kata Allah buat kenyang. Allah yang menciptakan kenyang dengan kudratnya, dengan kudrat Allah. Dalam masa yang sama disertai pada adat dengan perbuatan hamba itu makan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Taala yang menciptakan kenyang. Dalam masa yang sama bila kita makan, dalam masa yang sama bila kita makan, sekejap. Disertai pada adat dengan perbuatan makan. Okey, so maksudnya Allah SWT menciptakan kenyang dalam masa yang sama bila kita makan menyebabkan kita kenyang. Maksudnya kenyang tu Allah yang buat. Tetapi melalui perbuatan kita. So itu kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah tentang isu af'al ikhtiyariyah. Kemudian ada juga isu kasbun. Ini panjang. Isu af'al ikhtiyariyah, teori kasbun ni isu yang panjang dan rumit dibahaskan di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jelas ke Sister Nisrin? Beres. Ada pertanyaan lain? Ya, ada satu. Kalau contoh macam Ibrah, kan selalu kita dengar ceramah kan, dia kata yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri. Yang ni perbahasan ni dia dalam kodak-kodak ataupun Hasan boleh. Macam mana? Maksudnya Ibrah yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri ni. Yang ni perbahasan ni dia duduk bawah Hasan Qabih ataupun kodak-kodak. Dalam perbahasan khalqul af'al. Isu ni saya dah sebut semalam. So sister boleh rujuk video semalam which saya dah terang tentang segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi secara ringkas yang saya dah sebut semalam, segala perbuatan yang berlaku di dunia secara hakikinya adalah daripada Allah. Akan tetapi secara majazi itu kita sandarkan kepada makhluk. Contoh. Api membakar kertas. Api kertas bila terkena api dia terbakar. Jadi pertanyaan saya kepada Sister Nisrin, siapa yang membakar kertas? Nah, Sister, siapa yang membakar kertas? Kertas bila terkena api dia terbakar kan? Pertanyaan saya, siapa yang membakar kertas? Api tu. Api. Okey. Betul, api. Betul api yang membakar kertas. Tetapi itu hanyalah secara majazi. Maksudnya secara majazi ni apa dalam bahasa Melayu? Saya sebut semalam. Metafora. Nisbah kepada makhluk itu hanyalah majazi saja. Api membakar itu adalah kita nisbah kepada makhluk secara majazi saja. Tetapi hakikat yang membakar kertas itu bukanlah api, tetapi Allah Subhanahu Taala. Buktinya apa? Buktinya Nabi Musa alaihissalam ketika dihumban ke dalam api oleh kaum dia, Nabi Musa terbakar tak? Tak terbakar. Okey. So kalau kita kata api yang membakar secara kalau kita kata secara hakikatnya
api yang membakar, maka nescaya ketika Nabi Musa AS, Nabi Musa tak salah Nabi Musa, ketika Nabi Musa AS dihumban ke dalam api, nescaya terbakarlah Nabi Musa. Tapi berlaku sebaliknya, iaitu Nabi Musa tidak terbakar, bahkan api itu menjadi sejuk, kan? So di sini kefahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah hakikat yang membakar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so Allah yang berkuasa untuk membakar sesuatu ataupun tidak membakar sesuatu. Okay, sebab itu dalam isu Nabi Musa itu, walaupun kita tahu bahawa api sifatnya membakar, tetapi bila Nabi Musa dihumban ke dalam api, Nabi Musa tidak terbakar. Maka faham itu adalah hakikat yang membakar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Secara majazi sahaja yang api itu membakar. Okey, secara majaz saja. So penjelasannya saya dah sebut dalam discussion semalam. Boleh rujuk balik insya-Allah. Dalam isu khalqul af'al. Isu last saya semalam. Lagi ada pertanyaan? Dia sama juga kalau kita kata satu lagi, kita tidak boleh menyandarkan perbuatan buruk kepada Allah. Okey. Kita tak boleh. Contoh, saya berzina ni sebab Allah yang nak. Saya berzina ni sebab ketetapan daripada Allah. Memanglah betul. Secara fahamnya memanglah betul. Segala perbuatan itu datang daripada Allah. Okey. So, tapi dari sudut percakapan, kita bercakap tentang aku buat jahat ni sebab Allah tentukan aku buat ini. Tak boleh. Secara percakapannya kita dilarang untuk menyandarkan perkara yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hakikatnya perkara baik dan buruk itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini pun saya dah sebut dalam discussion semalam. Okey, ada pertanyaan lain? Amal Rasyid ada ke? Amal? Diam je Amal. So topik discussion kita dah habis sebenarnya. Okey. Kita hanya bahas sampai dekat qada dan qadar. Tetapi ada brother minta untuk tambah isu awalul wajibat ma'rifatullah dengan ba'dul adillah wujudullah. Jadi yang ni saya sambung sikit secara ringkas. Kalau ada yang nak live dulu silakan, tak ada masalah. Okey. Nampak kan slide ni? Nampak kan apa nama? Kitab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatullah awal wajibat. Mengenal Allah merupakan perkara pertama yang diwajibkan. Wajizim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Ketahui wajizim, yakinilah ataupun berpegang dengan teguhlah bahawa awal-awal perkara yang diwajibkan adalah ma'rifatun, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fihi khulfun, dan pada isu awalul wajibat ada pertikaian di kalangan ulama, ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada ulama kata awalul wajibat bukanlah ma'rifatullah, tetapi ma'rifatu al-idrak ataupun an-nazar. Al-idrak ni maksudnya mencerak, an-nazar maksudnya pemerhatian. So ada yang kata awalul wajibat adalah mengetahui tentang akal, al-aqlu. So itu perbezaan-perbezaan di kalangan pendapat ulama. Kemudian pengarang kata awalu ma yajibu 'ala mukallafi an ya'rifa Allah Ta'ala. Perkara pertama yang mesti diketahui oleh mukallaf adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ay ya'rifa sifati azza wa jalla, itulah mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya kita mengetahui zat Allah.
Sebab itu semalam saya sebut, Nabi SAW kata, semalam tak salah ke 2 hari lepas, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Sebab itu dalam pengajian sifat akidah 20, dia belajar tentang sifat Allah, sifat wujud, sifat qidam, mukhalafatul hadis lil hawadis, qidam, baqa' dan sebagainya. Hanyalah berkisar tentang sifat-sifat Allah SWT, bukan tentang zat Allah SWT. Kerana apa? Kerana akal kita tidak boleh mencerap, tidak boleh memahami bagaimana zat Allah SWT. Bahkan pertanyaan tentang zat Allah SWT itu adalah satu pertanyaan yang bid'ah, satu pertanyaan yang mungkar ataupun bid'ah. Okey. Faya'rifu annahu mawjudun, maka perlu diketahui bahawa Allah SWT itu mawjud. Kita kena kenal yang Allah Taala itu ada. Wa annahu allazi khalaqa hadzal kaun bima fihi, dan Allah lah yang mencipta alam ini dengan apa yang diinginkan. Walaulahu azza wa jalla ma wujida syai'un, tanpa Allah Subhanahu taala nescaya tidak akan terwujud ataupun terwujud sesuatu benda. Wa ya'rifu annahu wahidun la syarikalah, dan mengenal atau mengetahui bahawasanya Allah Taala itu esa, la syarikalah, tidak ada kesyirikan padanya. Wa annahu muttasifun bi kulli sifatil kamal, dan kita meyakini bahawa atau mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu taala bersifat dengan keseluruhan, kesemua sifat-sifat kesempurnaan, allati taliqu bi azza wa jalla, yang layak bagi Allah Subhanahu taala. Oleh yang demikian, macam saya dah bagi tahu semalam ke 2 hari lepas, maksudnya keimanan secara umum di dalam pengajian sifat 20, iman secara, kita beriman secara ijmal tentang Allah adalah Allah Subhanahu taala memiliki semua sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah, dan kita menyucikan segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu keimanan secara umum. Adapun keimanan secara tafsil, secara terperinci di dalam pengajian sifat 20 adalah, yang terperincinya adalah kita meyakini dan mempelajari bahawa Allah SWT memiliki 20 sifat wajib. Itu adalah wujud sampai ke kaunuhu mutakalliman. Kemudian Allah mustahil bagi Allah 20 sifat. Itulah sifat Adam, tiada, lawan bagi wujud, sehinggalah kaunuhu abkama, keadaan Allah tu buta. Kemudian Allah, bagi Allah tu satu sifat yang harus, itulah Allah mewujud, harus bagi Allah untuk ijadu kulli mumkinin aw i'damuhu, mewujudkan, mengadakan sesuatu perkara mungkin ataupun meniadakan sesuatu perkara mungkin. Jadi hal benda ini adalah wajib dipelajari secara tafsili. Adapun kemudian kedua puluh sifat wajib bagi Allah, itulah wujud sampai ke kaunu mutakalliman, keadaan Allah berkata-kata. 20 sifat ini dipanggil sebagai ummahatul sifat, ibu bagi sekalian sifat. Dengan maksud apa? Dengan maksud kesemua sifat-sifat yang layak bagi Allah yang lain, contohnya ar-rizqu, ar-raziqu dan sebagainya, telah pun termasuk di dalam perbincangan 20 sifat ini. Sebagai contoh, ar-raziqu, Allah SWT yang memberi rezeki. So sifat ar-razak ataupun ar-raziqu ataupun ar-razak yang memberi rezeki, sifat ini maknanya telah terkandung di dalam makna kudrah. Sifat kudrah Allah SWT. Allah berkuasa memberi rezeki kepada sesiapa sahaja. Sebab itulah sifat-sifat yang lain dalam 99 nama Allah, contohnya Al-Muhit, yang maha meliputi ilmunya. Jadi Al-Muhit, sifat Al-Muhit, salah satu makna sifat Al-Muhit ini juga terkandung maknanya di dalam sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. So ini saya dah jelaskan dalam 2 minggu semalam ke 2 hari lepas, saya tak ingat. Wa munazzahun an kulli sifat an-naqsi allati la taliqu bi subhanahu wa ta'ala, wa hadzal aqaidu tu'rafu bima jaa fil Qur'an al-Karim wa sunnah al-mutahhirah. Keyakinan ini diketahui daripada Quran dan juga hadis.
wa mimma tawatara bainal muslimin, dan juga dan juga melalui perkhabaran tawatur, persepakatan di kalangan para ulama muslimin secara tawatur. Lakin hadhil ma'rifah tahtaju ila nazarin wa ta'ammulin wa bahthin. Tetapi pengetahuan itu makrifat ini berhajat kepada nazarin, pemerhatian, wa ta'ammulin, dan ta'ammul, nazar ini kita pemerhatian, ta'ammul pun lebih kurang, wa bahthin, dan juga perbahasan yang panjang. Fal wajib al-awwal huwa al-ma'rifah am al-bahthul muaddi ilaiha. Maka perkara pertama yang wajib bagi orang Islam, bagi mukallaf, huwa al-ma'rifatu am, ataupun adakah al-ma'rifah ataupun al-bahthul muaddi ilaiha, ataupun satu perbuasa yang menjerumus kepada makrifah. Ikhtalafal ulama'u fi hadha, maka ulama berselisih dalam perkara ini. Wa huwa khilafun nazari, dia adalah khilaf berbentuk nazari, berbentuk pandangan berbentuk nazari. Kama tahu sebagaimana kami di anna bahsa wallahu alam. Okay, ba'dul adillati ala wujudillah azza wa jalla. Fanzur ila nafsik summa takil. Lihatlah pada diri engkau, kemudian berpindahlah lil alamil ulwi thumma sufli. Berpindahlah kepada alam ulwi kemudian sufli. Maksudnya apa? Kita dapat mengenal Allah dalam bait ini. Dia kata kamu akan kenal Allah dengan cara kamu melihat diri kamu sendiri. Sebab tu yang saya sebut tadi, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah engkau tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ila nafsik. Kamu lihat diri engkau, nescaya kamu akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ini saya dah sebutkan semalam ke dua kali, saya dah ingat. Sebagai contoh, kita manusia ni lemah kan, fakir, lemah. Maka kita akan kenal bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, ghaniyun. Maha kaya, tidak berhajat kepada sesuatu. Apabila kita lihat diri kita ini serba kekurangan. Okey, lemah, kita ni lemah, serba kekurangan. Maka kita akan faham bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa dan tidak ada sama sekali kekurangan baginya. So ini contoh kita melihat kewujudan Allah melalui diri kita, ataupun ada kita ni sekarang dengan sebab Allah yang mewujudkan, dengan sebab suatu entiti yang mewujudkan, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita kata diri kita ni ada, maka adalah sesuatu yang mencipta. So yang mencipta kita itulah Allah Subhanahu Wa Taala. So ini contoh lihat kepada diri. Okay. Kemudian yang pertama sini dia kata, idza nazara al-insan ila nafsihi yajid anna jismahu yahtawi ala adadin hailin min al-ajhizati. Ini sama saja dengan apa yang saya terang tadi, lebih kurang. Cuma kat sini dia kata kalau manusia melihat kepada dirinya, okey, dirinya sendiri, bahawasanya kita ini terdiri daripada jisim, dan jisim kita ni adalah jisim. Okey, bentuk badan kita jisim, dan jisim kita ini terdiri daripada beberapa juzuk. Lam yastati' al-atibba ila al-yawm an yuhitu biha ilman. Sehingga kan doktor-doktor pada waktu sekarang, sehingga sekarang doktor-doktor tidak mampu yuhitu biha ilman, untuk berfikir tentang juzuk yang ada pada manusia ini. Wa an ya'rifu kulla wadha'ifiha. Tetapi hanya mengetahui tentang peranan-peranan yang ada pada anggota-anggota kita. Kemudian bila kita tahu bahawasanya kita ini terdiri daripada juzuk, secara mudah faham dekat isu point A ni, bila kita lihat diri kita ini terdiri daripada berjuzuk, ada tangan, ada jari, ada mata, ada kepala, sebagainya, maka
kita akan kata kepada kita akan menafikan segala sifat makhluk ini kepada Allah Subhanahu taala. Lalu kita kata Allah Subhanahu taala itu bukanlah makhluk. Kalau Allah ada tangan, ada kaki sebagainya itu, maka itu bukan yang dinamakan sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, idza nazara insan ila sama, bila manusia melihat ke langit, wa ma fiha, dan apa yang ada di antaranya, bin nujumin wa aflakin, daripada bintang-bintang dan juga aflak, wa qara'a ma katabal ulama an zalika yajid anna fiha ajraman hailatan kabiratan katsiratan jiddan. Ini pun benda yang sama. Maksudnya kat sini secara umum, bila kita melihat alam, langit-langit semua itu, kesemuanya itu terdiri daripada juzuk-juzuk yang pelbagai. Contohnya ada bintang, ada bulan, matahari, awan dan sebagainya. Maka kita pun faham bahawasanya Allah SWT tidak berhajat kepada segala perkara ini. Allah SWT tidak berhajat sekalipun. Okay. Dan yang mencipta benda itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sini dia kata wa mujiduha wa munazzamuha huwallahu azza wa jalla. Yang menjadikan kesemua perkara, sama ke, aflak ke, nujum ke, semua-semua yang ada di dunia ni, semuanya adalah yang menjadikannya itu adalah Allah SWT. Dan yang menyusun ketentuan yang menyusun pergerakan dan sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kat sini Jim, bila kalau kita lihat pula kepada dunia, maka kita akan dapati adanya makhluk man aujada wa aujad ma fiha. Siapakah yang menciptakan makhluk semua-semua ini? Maka jawapannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, ada seorang wali Allah, dia kata, Al-Arifu Billah, dia kata wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dalam setiap semua perkara itu ada tanda. Lahu ayatun, baginya itu satu tanda. Tadullu ala annahu al-wahid, yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Okey, contoh kita lihat diri kita ni lemah, kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kaya, Maha Esa dan sebagainya. Bila kita lihat alam ini begitu besar dan diciptakan, maka kita faham bahawasanya ini menunjukkan bahawa ini tanda bahawa ada pencipta yang menciptakan kesemua ini, yang Maha Esa, Maha Kaya daripada segalian perkara. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Untuk ba'dul adillah ala wujudillah. Okey, ada pertanyaan lain? Cukup sekadar tu kot kalau daripada saya. Kalau ada pertanyaan lain boleh tanya sekarang, marhaban. Ini sesi terakhir. Saya sebenarnya yang diminta untuk saya buat sesi revision hanyalah 1 hari, which is hari pertama kita buat tu. Okay. Kemudian bila kita bincang dalam grup WhatsApp, tajuk yang korang nak cover ni terlalu banyak, maka saya meng-freekan diri. Okay. Saya melapangkan diri untuk buat 2 hari. So terjadilah 2 hari lepas, pagi, semalam, malam. Kemudian semalam pun bila tak sempat habis satu tajuk lagi, saya pun willing free untuk kalau ada yang nak tambah revision, tambah masa ke apa, so saya termarhaban, saya tak ada masalah untuk tambah dan buat revision. And then terjadilah revision terakhir malam ni. Jadi saya nak buka lagi tu untuk kalau buat revision di waktu akan datang mungkin tak buat lah kot. Okay. Dan kita ittifaq bahawasanya malam ni adalah yang terakhir untuk revision Islami Akidah. In case kalau korang ada apa-apa nak tanya ke apa, bertanya sekarang sementara sebelum pukul 10, sebab saya nak siapkan FYP nak submit esok. So kalau korang ada nak tanya sekarang, ataupun baru nak tanya boleh PM personal ataupun direct dalam grup WhatsApp. Okay. Wallahu a'lam daripada saya. Komiti ada ke nak tanya apa-apa ataupun apa-apa daripada korang nak bagi tahu ke apa ke, sila.
Ada ke si Salahuddin ni? Solah aku ada Din? Wallahu alam daripada saya, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian last daripada saya, soalan exam yang saya tahu, bukan yang saya tahu yang Dr. Aiman beritahu saya, soalan kali ni susah. Saya tak tahulah susah saya mana tu. Kalau sebelum ni saya ini off record kalau boleh siapa nama ni, Salahuddin boleh stop record. Kalau sebelum ni ada yang saya boleh tengok awal waktu PKP, tapi untuk yang ni wallahu alam soalan yang susah setakat yang saya tahu. Waktu saya minta izin dengan Dr. Aiman untuk buat Twitter ni, Dr. Aiman kata soalan susah. Jadi moga-moga kalian dipermudahkan urusan. Kemudian yang terakhir, kalau dalam sepanjang kita bersama ini ada salah daripada saya, maka saya minta ampun dan minta maaf. Dan kalau ada yang saya salah, tolong maklumkan tempat yang saya salah, insya-Allah saya akan betulkan. Okey, wallahu alam daripada saya. Selesai. Terima kasih Dr. Ashraf atas 3 hari yang sangat bermakna. Okey, kita ni lah kita buat sesi. Semua 1 hari je. Hari ni semalam dan kemarin. Okey, mintalah siapa-siapa buka kamera. Gambar, kita nak ambil gambar. Beres, santai. Dia tak nak ambil gambar, Din. Ini aku malas je kalau nak buat online ni. Tapi tu lah, nak balik tak boleh. Mak tak boleh. Pandai-pandai. Screenshot je lah mana yang ada. Fizuddin, kan kau kelas aku ke tu? Screenshot je lah kot apa nama ni, walaupun dia orang tak buka face ke apa. Kita tak nak buka Pak Fizuddin ke tak nak. Pak Fizuddin lah. Ni dia dah bagi gambar tu. Okey tu. Okey lah. Dah screenshot dah? Okay, stand by 1. Oh, okay. Oh, betul habis. Okay. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Engkau pun tak buka kamera tu.